Pertama, kita mendapat laporan daripada Wabi Azmin, Wabi Anthony Look dan Wabi Dr. Hatta mengenai perjalanan dan kemajuan Jawatankuasa Khas Parlimen mengenai pilihan raya. Kita masih menggesa supaya selain daripada beberapa perubahan kecil yang dikemukakan dan dipersetujui, tetapi kita masih ingin menggesa supaya senarai pengundi dibersihkan. Kita masih curiga dengan proses sekarang kerana senarai itu berubah, terutama di saat akhir. Maka harus ada suatu senarai yang telus dan bersih, dimaklumkan kepada rakyat, didaftar cara teratur sekarang dan disahkan dan diberi hak pengundi kepada mereka. Kedua, perkara yang cukup serius ialah pendedahan pendirian semua parti dalam media. Media kita masih dikongkong oleh UMNO Barisan Nasional dan tidak munasabah dibicara soal demokrasi tanpa pilihan raya dalam negara demokrasi tanpa media bebas. Maka oleh demikian, kita ada dua cadangan khusus yang juga ditekankan oleh Jawatankuasa ini. Pertama, mesti ada ruang dan pendedahan kepada semua parti yang bertanding secara bebas dan adil. Dan jangan buat pilihan raya seperti mana Mubarak laksanakan di Mesir, di mana hanya dikendalikan oleh utusan Mesir dan TV3 Mesir. Oleh demikian, kita minta pendedahan dan ruang kepada tokoh-tokoh pembangsa dan tokoh-tokoh parti koalisi. Kedua, ada suatu channel khas yang dikendali oleh SPR sendiri supaya seluruh isu dan berita secara bebas dan telus dikendali oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Kedua, kita akan teruskan dengan Konvensyen Pakatan Rakyat di Alor pada 13 hingga 14 Januari. Temanya Bersihkan Malaysia. Dan kita akan bincang beberapa isu pokok yang akan menjadi asas kepada manifesto Pakatan Rakyat selain daripada yang tertera dalam buku Jingga. Ini termasuk kedudukan perkhidmatan awam, termasuk sistem saraan baru perkhidmatan awam SPPA yang sekarang ini menunjukkan lonjakan kenaikan bagi kumpulan pengurusan tinggi yang mendadak, tetapi agak rendah bagi golongan kaki tangan rendah dan sokongan. Kumpulan sokongan. Terima kasih. Kemudian soal Felda yang juga menjadi kontroversi besar, yang juga berkaitan tentang penyenaraian dan juga kedudukan koperasi yang mahu dikendali oleh tokoh-tokoh UMNO. Ketiga, soal anti monopoli, kerana soal elektrik, soal jalan, soal penerbangan, soal yang berkaitan dengan kos yang meningkat ini berkaitan dengan dasar UMNO yang mengamalkan sistem monopoli dan kronisme yang akhirnya membebankan rakyat dengan kos yang meningkat. Berikutnya adalah soal federalisme, hubungan persekutuan dengan negeri yang harus kembali kepada semangat perlembagaan, dan akhirnya isu yang menyentuh kedudukan mahasiswa dan anak muda yang kita akan bahaskan dalam Konvensyen Pakatan Rakyat di Alor. Dalam kaitan ini, kita ingin menjelaskan bahawa Majlis Pakatan hari ini kesal dan mengutuk sikap keras dan rakus Kerajaan Barisan Nasional terhadap hak dan kebebasan unjuk rasa oleh mahasiswa yang menuntut pembatalan atau penghapusan
Akta University College. Dan sikap ini dengan sikap beberapa universiti yang mengongkong pemikiran, yang menghalang wacana bebas, itu bertentangan dengan semangat pendidikan dan tradisi akliyah dan ilmu. Itu. Assalamualaikum. Tambahan saya, walaupun ada ura-ura mahu menggunakan dakwah kekal untuk pilihan raya kali ini, perlu diketahui bahawa kebersihan pilihan raya banyak dilakukan perubahan, bukan sahaja menggunakan dakwah kekal. Di sana masih ada ruang-ruang yang boleh menjadi pilihan raya tidak adil dan tulus. Di antaranya daftar pemilih, kebebasan media, pengurusan pilihan raya yang cekap, undi pos dan lain-lain lagi. Itu perlu pada perubahan yang sungguh-sungguh. Selagi perubahan ini tidak berlaku, maka pilihan raya yang ada tidak dijamin boleh langsungkan dengan cara yang seksama, yang sebenarnya mengikut amalan demokrasi yang maju, dan banyak negara telah membuat perubahan dan pembaharuan islah dalam demokrasi mereka. Sudah tiba masanya negara Malaysia melakukan perubahan sebagaimana negara-negara lain di dunia ini. Ya, satu poin saja, ya, dan kita menyuruh pihak polis dan pihak pentadbiran universiti call on the police and the university authorities to stop their high-handed and repressive action against the students, which is completely against the present spirit and promise of opening up to respect academic freedom, to academic student views, towards the abolition of the UCA. And what happened only 2 days ago on New Year's Eve at the in Tanjung Malim is most deplorable, and a call on the Prime Minister himself and to intervene to ensure that such deplorable incidents comes to a halt. Kita telah bincang panjang tadi, memberikan maklumat tentang persiapan 9 Januari, dan kita menghargai dukungan rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat, khususnya PAS dan DAP, untuk bersama-sama menggerakkan rakyat pada 9 Januari yang akan datang. Bukan sekadar untuk menunjukkan dukungan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi persetujuan kita adalah atas prinsip bahawa sistem yang ada sekarang ini perlu dirubah, sama ada sistem ekonomi, sistem kehakiman, sistem pendidikan, dan kita yakin pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dapat bersama-sama dengan Pakatan Rakyat untuk merubah. Maka PAS dan DAP telah memberikan jaminan mereka akan bersama-sama pada 9 Januari. InsyaAllah Yang Berhormat Datuk Seri Guru sendiri akan hadir bersama-sama dengan Yang Berhormat Saudara Dilkit Siang, menunjukkan dukungan atas semangat Pakatan Rakyat. Dan kita memberi jaminan gerakan rakyat pada 9 Januari itu bersifat satu perhimpunan rakyat yang cukup aman. Kita memberi jaminan bahawa tidak akan ada insiden yang tidak baik akan berlaku, melainkan provokasi daripada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan justru itu kita mengajak seluruh rakyat Malaysia dan anggota-anggota parti untuk bersama-sama pada hari yang berkenaan untuk meneruskan agenda kita, dan tumpuan kita ialah untuk memastikan rakyat akan bersama-sama dengan Pakatan Rakyat dalam pilihan raya umum yang akan datang. Itu matlamat akhir Pakatan Rakyat yang kita telah bincang panjang pada hari ini. Baik, terima kasih. Ada soalan? Tak ada, terima kasih banyak. Okey. Yang bila you talking about menunjukkan channel khas untuk SPR, boleh dijaga sikit? Yang ni Jawatankuasa yang mewakili dan Nilo Azmin dan Dr. Hatta akan kemukakan, dan dia akan jelaskan pada sidang minggu depan di Kota Baru. Dato' Sri, would you like to comment anything on what RPK has been saying on recent interview? RPK is Yeah. down against you. So would you like to comment anything on
Saya selalu tidak komen serangan-serangan begini di saat sama ada pilihan raya Sarawak dulu ataupun pilihan raya 2008 akan muncul orang dengan alasan-alasan mereka untuk buat keputusan. Kalau ada dakwaan baru itu boleh dikemukakan secara terang, tapi secara sindiran, innuendo, menggunakan media UMNO itu bukan cara dia lah. Saya berkawan dengan dia berlama, tak pernah dia sebut pun. Ini pertama kali saya dengar. 10 tahun saya kawan, walaupun dia mula aktif masa saya di penjara. Saya ucap terima kasih, dia banyak bantu. Kemudian dia tidak bersedia ke penjara, maka dia lari keluar ke London. Dan setakat itu lah. He's also criticized your handling of as Selangor's economic advisor. Can I comment on that? He said that Ya, banyak orang yang minta projek yang tak dapat yang juga mengkritik. Jadi kita harus terima juga apakah kritik itu kerana tidak dapat memberi manfaat kepada rakyat ataupun kerana seperti mana yang berlaku di Bayan Baru dan sekarang Petra, kerana ada unsur-unsur tertentu yang menyebabkan mereka tidak senang. Saya tidak tahu. Tapi saya hanya memberikan nasihat kerana Menteri Besarnya datang si Khalid dan kita bagi sokongan kepada dia. Saya bukan ada peranan eksekutif di Selangor. Saya hanya diminta berdasarkan pengalaman saya dalam kerajaan, terutama sebagai Menteri Kewangan dulu, untuk memberikan pandangan dan nasihat. Dan itu saya lakukan dengan mengambil kira bahawa peranan dan tanggungjawab dan kuasa haruslah diberi kepada Menteri Besar dan Kerajaan Negeri Selangor dan kepada Exco Kerajaan Negeri Selangor. Okey? so have you met him or spoken to him ever since his interviews with Sejak beliau menyokong Barisan Nasional di dalam pilihan raya Sarawak, tidak ada apa-apa komunikasi. Itu 6 bulan yang lalu. Have you discussed that after time of January, who will lead Pakatan Raya? And if Pakatan Where will I be after 9th January? so who will become Prime Minister in Pakatan? What do you think is going to happen on the 9th? You mean I'll just disappear? Tapi dia gini, kita dalam, pendakwaan terhadap Anwar ini bukan baru, dah 3 tahun. Jadi pimpinan Pakatan Rakyat, bukan saya Azizah saja, tapi Tunggu Hadi, YB Kit Siang, Guan A, kita juga bincang sebarang kemungkinan. Bagaimana tentang dasar Pakatan Rakyat, bagaimana tentang mesyuarat Pakatan Rakyat, apa yang berlaku senario 1, 2, 3. Ya, kita buat persiapan yang cukup. Dan saya harus mengingatkan, ini bukan soal Anwar pribadi, sebab Pakatan Rakyat ini kita pimpin dan kita putuskan secara kolektif sebagai satu pasukan. Jadi saya tidak fikir seperti mana gambaran orang bahawa kalau Anwar ada kemalangan atau ditembak atau dipenjara maka semuanya akan gila. Saya sendiri tidak menolak apa juga kemungkinan dan risiko kerana pendirian yang saya ambil. Bukan soal saya penjara, soal kemalangan, soal macam-macam boleh berlaku dalam sistem yang kita hadapi sekarang. Soalnya, apakah kita ada persiapan? Jawapannya ya. Soalnya, apakah pimpinan PAS Tunggu Hadi Awang dan pimpinan DP Muhammad YB Kit Siang sedia maklum? Jawabnya ya. Jadi ini penting sebab dan saya ulangi depan mereka bahawa setakat ini dalam mesyuarat-mesyuarat memang kebetulan saya pengurusikan, tapi keputusan kita buat bersama. Hari ini berapa keputusan penting itu setelah kita bincang, kalau setuju kita buat bersama. Dan ini tidak ada masalah. Presiden Keadilan masih Dr. Azizah dan kita akan teruskan. Kalau ada pemikiran di kalangan pimpinan UMNO bahawa untuk melenyapkan Anwar atau memenjarakan maka ia akan menjejaskan Pakatan Rakyat, saya nak jawab apa yang berlaku dan sebaliknya. Pakatan Rakyat itu terdiri daripada asas perjuangan yang jelas, dasar yang dipersetujui bersama dan komitmen kita untuk meneruskan agenda untuk melakukan perubahan negara kita.
pihak Mediapass melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Mediapass asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.